Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillahirabbil alamin, sihat. Allahu akbar. Ustaz, kebiasaannya tajuk-tajuk kita bincang pagi Ahad ni, saya ada share lah poster-poster, tanya biasa sahabat-sahabat kita online adalah tanya soalan 10-20 soalan. Tapi tajuk kita nak bincang hari ni tajuk poligami. Malam tadi saya post poster, tanya ada tak nak tanya soalan, kok ada 1-2 soalan. Tiba-tiba 100 lebih komen ada malam tadi, Ustaz. Jadi tak apalah, kita nak bincang tajuk poligami. Kita nak bagi pencerahan, penjelasan pada masyarakat. Bukan untuk kita nak orang lelaki jadi seronok ke, nak sakiti hati orang perempuan ke, nak salahkan orang perempuan ke, ataupun nak salahkan orang lelaki ke. Tapi kita nak cuba fahami kefahaman yang sejelas-jelasnya, Ustaz. Jadi sebelum saya nak jemput Ustaz untuk bagi intro sikit bab poligami, sebab kita nak raikan soalan-soalan pagi ni. Soalan banyak pagi ni. Jadi kita nak minta dulu sahabat-sahabat kita buat macam Noh Hashimah ni. Dia tag adik-beradik dia tag kawan-kawan dia untuk memberi kefahaman. Tag ni bermakna macam biasalah, kita ajak sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama. Terima kasih Ana Daulik. Dia ajak kawan-kawan dia untuk bersama dalam majlis ilmu. Bagus, minat benar tu. Bagus. Tajuk poligami ni, Ustaz. Yang juga salah satu peluru kepada musuh-musuh Islam untuk perlekehkan ajaran Islam, untuk cuit hati golongan wanita seolah-olah Islam ini ialah tidak, maknanya melebihkan orang lelaki, tak adil pada orang perempuan. Jadi ada yang tanya, background moderator berbunga-bunga, hati ada orang tanya pula, Allah, Ustaz Johari Wahab. Yelah, kita pilih bunga lah sikit pagi ni supaya tenang-tenang kita dapat belajar dengan baik. Ustaz, saya jemput Ustaz untuk mulakan dulu. Bismillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa ba'du. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Said, yang moderator pada pagi ini, dan juga pada penonton, pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita berpeluang bercakap pada suatu tajuk yang tidak popular untuk dibincangkan, walaupun popular diingin-inginkan dan dicita-citakan. Tetapi perbincangan secara ilmiah tidak berlaku secara serius. Walaupun berlaku pada situasi tertentu, tidaklah serius. Walhal musuh Islam menjadikan isu ini amat serius sebagai satu cara untuk menjarakkan orang Islam daripada Islam itu sendiri, bukan sebagai satu cara merendahkan Islam dan sampai mereka lupa merendahkan Nabi SAW. Zahirnya peluru tadi tikam pada poligami, sebenarnya ia satu peluru untuk menikam tubuh batang Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kepada semua para Nabi SAW, bukan semua orang-orang yang menjadi pilihan Allah SWT tanpa kita sedar. Oleh kerana bila seorang bercakap tentang poligami dengan cara yang negatif-negatif, maka tiba-tiba datanglah mesej sebenar mereka. Tengok Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam, tengok apa dia buat. Tengok, akhirnya itulah tujuan mereka. Inilah yang diwaswaskan oleh syaitan pada manusia. Siapa jadikan itu? Siapa jadikan ini? Akhirnya dia tak diganggu dalam solat sehingga sampai soalan terakhir, siapa jadikan Allah? Sama juga dalam kronologi poligami, bila musuh-musuh Islam terlalu serius membincangkannya, sehingga mereka bukan sekadar menikam poligami dengan gambaran umum secara khusus,
bukan usia-usia isteri-isteri Nabi SAW. Semuanya cuba digunakan untuk menikam batang tubuh Nabi SAW. Mereka gagal, mereka tak berjaya. Kerana dalam Islam ini, pagarnya ialah ilmu. Pagarnya ialah, kita katakan fakta. Sebab itu pada pagi ini, kita perlu beri satu penjelasan tentang poligami itu sebenar. Sehingga seorang menyangka bahawa tidak sempurna Islam seorang melainkan dia berpoligami. Sampai macam tu. Mereka cuba mewujudkan satu gambaran, seorang bila masuk Islam dia kena poligami. Wajib poligami. Untuk menakut-nakutkan wanita dan lain-lain. Tetapi setiap kali senjata mereka alihkan pada Islam, ia akan memberi suatu kebaikan pada Islam itu sendiri. Artinya ruang-ruang penjelasan itu ada. Oleh sebab itu saya mulakan dengan surah An-Nisa ayat ketiga yang memang menjadi dasar ayat tentang poligami. Fanqihu ma taba lakum minan nisa. Kahwinlah perempuan yang kamu suka. Ma taba lakum, apa yang kamu suka. Kerana asas perkahwinan itu bukan paksaan. Asas perkahwinan itu bila suka. Maka bila sukalah, maka terjadilah poligami. Kerana sebab suka. Seorang kata kenapa awak nak pilih suami orang? Tak pilih yang tu tak masalahnya, lelaki tu suka dia. Itu isu dia. Maka bila suka, maka kahwinlah kamu minan nisa, di kalangan mana-mana wanita. Masna, 2, wa salasa wa ruba', 3 atau 4. Artinya dalam ayat ini kata ulama pengharusan kahwin. Sebab bermula hukum kahwin itu harus. Bermula hukum kahwin itu harus. Dia bukan datang hukumnya wajib. Dia bukan datang hukumnya haram. Hukumnya harus. Artinya seorang akan buat mengikut kemampuan, mengikut kita katakan persediaan dan persiapan dia. Maka harus dia berkahwin. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kenapa Allah mulakan dengan 2? Walaupun di sana ada perbahasan ulama, apakah asal perkahwinan itu 2 atau 1? Maka kita ketepikan perbahasan itu. Tetapi kita menyebut tentang rahsia balaghah Quran. Bila Allah menyebut 2, kerana kecenderungan lelaki itu untuk memiliki lebih pada seorang perempuan. Itu kecenderungan. Dan kecenderungan itu kecenderungan normal. Jadi bila disebut cenderung dalam manusia ini, Allah jadikan lelaki sifatnya begini, perempuan sifatnya begini. Maka kalau lelaki punya sifat-sifat itu, dia normal. Kalau suami kita kata tak nak kahwin, dia tak normal. Dia kata nak, normal. Cuma buat tak buat, itu yang menjadi kemampuan yang dinilainya oleh sendiri, oleh dirinya sendiri. Maka bila kita sebut Allah memberi pengharusan 2, 3 atau 4, fa'in khiftum alla ta'dilu. Tetapi kalau kamu wahai para suami, kamu wahai para lelaki, khiftum bimbang. Bimbang ini asasnya ialah faktanya. Bimbang ini atas dasar agamanya, alla ta'dilu. Kamu tidak mungkin berlaku adil. Fawahidah, maka cukup dengan seorang. Aw ma malakat aimanukum, atau cukup dengan hamba yang kamu miliki. Isteri dan hamba-hamba yang kamu miliki. Baik, jadi ayat ini memberi suatu asas perkahwinan sendiri. Berarti poligami bukanlah satu paksaan. Bukan juga satu gesaan. Tetapi ia adalah satu jalan penyelesaian. Ia bukan satu paksaan, ia juga bukan satu gesaan, tetapi dia asas kepada penyelesaian pada banyak masalah. Sama ada secara masalah politik, atau masalah ekonomi, atau masalah sosial, atau masalah-masalah lain yang menjadi perkara yang menghubungkan kehidupan manusia. Umpamanya, bila kita melihat Nabi SAW menyatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam. Kahwinlah kamu dengan perempuan yang sifatnya berkasih sayang dan mampu melahirkan anak yang ramai. Kerana aku bangga kepada umat yang ramai. Baik, bila Nabi SAW berbangga dengan umat yang ramai, apakah sebab? Sebab seolah-olah terbuka hijab di hadapan Nabi SAW melihat penyelesaian kemeluk umat Islam ialah mereka perlu ramai. Sebab itu, Tuan Syed, bila Barat melancarkan sistem demokrasi, dia tak akan buat satu ism, melainkan dia tahu dia akan untung. Dia tak akan buat ism tadi. Melainkan untuk menjadi survivor penjajahan daripada umat Islam, maka lahirlah demokrasi. Ia bermula daripada penjajahan. Asalnya mereka menjajah untuk menguasai negara Islam. Tetapi bila mereka terpaksa melepaskan satu persatu negara Islam, lalu mereka buat satu ism namanya demokrasi. Kerana mereka berkeyakinan dengan demokrasi, mereka dapat meneruskan kekuatan mereka menjajah negara Islam.
Maka untuk menguatkan agenda demokrasi, apa yang mereka perlu lakukan? Memastikan umat Islam berpecah, satu. Dan memastikan umat Islam menjadi golongan minoriti. Sama ada minoriti dengan jumlah mereka atau minoriti dari sudut kepahaman mereka. Sebahagian umat Islam tidak mahu mencampuri politik, maka kita dah jadi sedikit. Sebahagian umat Islam berpecah dengan cara politik, maka kita jadi minoriti. Dan sebahagian umat Islam pula tidak lagi mempunyai zuriat dan anak yang ramai. Maka ini cara mereka mengurangkan majoriti umat Islam. Hatta kalau kita lihat dalam ambang kebimbangan negara kita sendiri, kita tengok contoh umat jumlah penduduk Malaysia ialah sebanyak 32.7 juta orang sebelum bancian terkini dibuat. Daripada 32.7 juta itu, hanya 63.3% orang Islam. Merangkumi Melayu sebanyak 58% dan juga orang Cina 25%, Melayu 58% dan campur sebagian Cina dan India yang masuk Islam, jadi jumlah orang Islam 63%. 63% berarti Tuan Syed, 37 atau 36% bukan Islam. Orang Islam kalau kita periksa markah 63 ni, kalau pelajar cemerlang dia tak akan suka markah ni. Kerana umat Islam perlu paling kurang membentuk 80%. Kerana bila kita berpecah, kita masih untung. Kalau kita 63 berpecah, Tuan Syed, bahkan menyokong pula bukan Islam, maka dengan mudah negara Islam dijajah secara demokrasi. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebut di antara nikmat Allah Ta'ala pada kita, daripada sikit kita jadi banyak. Idh kuntum qalilan fakaththarakum. Ingatlah dahulu kamu sikit, sekarang kami ramaikan kamu. Maka bagaimana umat Islam jadi ramai? Dengan perkahwinan. Dan bagaimana perkahwinan itu boleh membiarkan anak yang ramai? Dengan poligami. Baik, begitu kita katakan asal cerita poligami. Poligami ini sebagai satu masalah nikah itu sendiri untuk meramaikan zuriat dan sebagai satu kemuliaan kehebatan umat Islam. Bukan, bila kita lihat poligami secara latar belakang sejarah, bukan Islam yang memulakan poligami, Islam menyusun poligami. Menjadi ia amat berkualiti. Dan semua agama ada poligami. Kita baca dalam sejarah Hindu yang mereka namakan Tuhan Rama. Rama atau Dewa Rama mengahwini punya isteri yang ramai. Nama Rama. Demikian dalam Yahudi. Dalam Yahudi kalau kita Taurat tidak menghadkan berapa jumlah isteri perlu dikahwini. Tapi dalam kitab Talmud yang mereka dianggap sebagai ia adalah kata-kata Nabi Musa AS. Direct kepada para padri. Jumlah dihadkan poligami kepada 4 orang. Dalam agama Kristian juga membolehkan poligami. Tak ada satu ayat dalam Bible yang mengatakan tak boleh poligami, haram. Bukan ditunjukkan cerita-cerita bagaimana para nabi-nabi alaihi berpoligami. Bukan sebahagian agama Kristian hari ini di Amerika Syarikat mengamalkan poligami. Dan kalaulah kita letak ke tepi poligami secara hukum agama, kita melihat dari sudut praktikal manusia. Manusia, Tuan Syed, tetap mereka berpoligami dengan cara yang haram atau dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara yang melanggar batas adat, hukum dan syarak. Yang menyimpang perempuan, yang disebut mutakhizati akhdan, simpang perempuan. Yang curang, yang menyimpang kekasih yang ramai, yang menyimpan cinta-cinta yang terlarang, yang banyak. Sehingga kalau minggu lepas kita sebut tentang kadar penceraian yang tinggi. Sebenarnya berlangsung kerana sebab-sebab tersebut. Maka sebab itu pertama saya nak tegaskan dalam mukadimah poligami. Poligami ada syariat dalam agama kita. Dan poligami ini ada manfaat yang banyak. Walaupun ada mudarat tertentu, tetapi mudarat ini tenggelam dalam manfaat yang banyak. Umpama kita kata lauk tu masing, mudarat kan masing, minum tak boleh. Tapi dalamnya ada ikan, ada mutiara, ada semua. Tapi air laut dengan sebanyak-banyak air laut, satu titik pun kita tak boleh minum. Sebab dia masing sangat-sangat. Tapi mudarat dia ditenggelamkan dengan manfaat yang banyak. Sebagai alat pengangkutan, ikan-ikan di dalamnya semua. Mungkin masing poligami, tapi anak-anak yang lahir tadi, anak-anak yang ramai, yang bersaudara, yang kita katakan adik-beradik ini, yang mewujudkan suatu bentuk umat yang begitu ramai. Mungkin isteri, suami bermasam dan bermasing muka. Muka masam, muka masing. Tapi, umpama saya katakan macam lauk, memanglah masing, tapi dalamnya ikan-ikan yang banyak. Dalamnya banyak mutiara-mutiara, dia menjadi sebab-sebab yang baik.
Jadi di situ kita faham. Dan juga penegasan saya tentang poligami, bukan Islam saja yang berbicara tentang poligami. Seluruh agama. Seluruh agama. Cuma Islam kemuncakkan ia menyusun benda tu, bercakap benda tu secara jujur. Agama lain cuba menyembunyikan fakta dalam kitab masing-masing tentang poligami. Cuba menyembunyikan. Tapi Islam ni jujur. Islam cakap terang-terang. Tak boleh. Boleh. Itu, begini. Itu cara Islam. Islam tak ajar, okey, kamu masuk Islam dan kamu boleh berzina. Tak. Masuk Islam tak boleh zina. Poligami boleh. Walaupun orang tak suka, itu hal lain. Sebab Islam ialah ilmu dan fakta. Syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fakta kita berikutnya, kita dah sebut. Semua manusia ni cenderung untuk memiliki dua wanita dengan cara halal atau haram. Akhirnya kadar penceraian yang berlaku itu membuktikan. Membuktikan banyaknya orang mengambil jalan-jalan yang kedua. Bila menyintai seseorang, maka dia runtuhkan rumah tangga dia. Dia menyimpang perempuan. Dia curang. Dan lain-lain yang berlaku dalam masyarakat kita. Zahirnya seorang isteri, tapi isteri ketandusan kasih sayang. Bukan tidak mendapat giliran yang sebenar. Si lelaki pula berfoya-foya di kelab malam. Berfoya-foya dengan perempuan dan wanita betina yang lain. Tanpa dia mendapat hak giliran, hak nafkah, hak kasih sayang, hak kejujuran. Semua tak dapat. Berbanding dengan poligami, hak-hak itu dijamin oleh syarak. Ada pemantauan syarak. Ada nasihat syarak. Dan ingatan Nabi SAW. Man kanat indahu imra'atan fatamilu ila ihdahuma ja'al yawmal qiyamah wa ahadu syaqqaihi ma'ilun. Siapa yang ada dua isteri, maka dia tidak berlaku adil, dia cenderung pada salah seorang sahaja, maka datang pada kiamat dengan keadaan sengit sebelah rusuknya. Baik, itunya ada panduan, ada kita katakan pemantauan syarak. Oleh sebab itu, poligami jalan paling selamat, jalan paling sihat, jalan paling baik untuk memenuhi keperluan manusia, bukan sebenarnya untuk memenuhi kekuatan keperluan agama Islam. Islam perlukan dalam situasi-situasi seumpama ini dengan kita menjadi minoriti di banyak negara-negara. Maka orang bukan Islam bila dia menghentam poligami mesti ada kerugian dia. Kerugian bukan Islam. Mereka cuba mengharapkan setengah-setengah negara, tuan Syed, siapa yang berpoligami dipenjara. Akan dipenjara kerana berpoligami. Tapi di sini kita lihat jihad umat Islam dalam memberi kepahaman tentang poligami dan berpoligami. Walaupun kita tak nafikan, tak semua orang boleh poligami. Tak semua orang. Dan tak semua wanita boleh dipoligami. Namun kita bercakap pada orang yang nak, yang boleh untuk berpoligami, yang cukup syarat untuk berpoligami. Supaya gambaran poligami itu, kita nampak ia datang daripada syariat kita. Dan poligami itu ialah satu fitrah kehidupan manusia. Dan poligami itu penyelesaian kepada banyak masalah. Saya dah sebut tadi, sama ada masalah politiknya, ekonominya, dan masalah sosialnya, semua dapat diselesaikan sebagai satu daripada jalan-jalan yang Allah Ta'ala letakkannya. Sebab itu mana-mana umat yang menolak poligami, apa berlaku pada negara dia? Penzinaan dibuka luas. Ditutup pintu poligami, sebenarnya kita sedang membuka pintu-pintu zina, pintu-pintu sumbang, pintu-pintu curang yang cukup besar dan luas. Akhirnya orang tak rasa salah berzina, tapi rasa bersalah berpoligami. Allahu Akbar. Mereka tidak hentam orang berzina, tidak hentam orang yang punya kekasih gelap, tapi mereka hentam orang yang berpoligami. Bukan mereka menuduh merampas suami dengan tuduhan-tuduhan yang insya-Allah kita akan jawab dalam sesi kita ini dan juga bantu kepada soalan-soalan kita. Supaya kita tahu semua dakwah mengatakan merampas suami, menzalimi isteri, mendatangkan mudarat, mengundang cemburu, membawa mudarat. Semua itu sebenarnya tidak sebagaimana kita fikirkan. Maka ini, tuan-tuan, ini slot pertama ni pencerahan tentang poligami. Belum lagi jom poligami, belum. Ini tajuk pencerahan tentang poligami dalam Islam. Bagaimana ia seharusnya, sepatutnya, syarat-syaratnya, biar kita faham. Bagi saya, dalam kursus perkahwinan lagi telah diterangkan, dijelaskan seumpama perkara ini. Supaya paling kurang persepsi itu baik. Kerana saya katakan menikam poligami sebenarnya menikam batang tubuh Nabi SAW sendiri. Maka ini yang perlu kita perbetulkan, perlu kita beritahu bagaimana poligami itu seharusnya berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ayat yang Ustaz baca di awal tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa, kahwinilah apa yang kamu suka dari kalangan perempuan, 2, 3 ataupun 4. Kalau kamu takut tidak adil, maka satulah. Ayat ini ada yang tanya ni Ustaz, adakah ia satu galakkan poligami
atau menyatakan keharusan? Semua fi'il amar dalam Al-Quran. Fankihu tu fi'il amar. Fi'il amrin. Dia sebut fi'il amrin maknanya suatu suruhan. Tidak semua suruhan dalam Quran itu bersifat wajib. Kadang-kala bersifat harus seperti kulu min samarihi idza asmar wa atu haqqahu yauma hasadi. Makanlah buahnya bila mana ia berbuah dan berikan hak zakat pada waktunya. Bukanlah wajib makan. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut wa idza fa iza halaltum fastadu. Bila kamu sudah pun tidak berihram, boleh kamu memburu. Sepakat ulama, amal di sini bukanlah makna wajib, tapi makna harus. Ya, ayat yang menyebut fankihu ma tabalakum, ai maksudnya berkahwin atas nama jawaz, keharusan. Keharusan untuk kamu berkahwin. Dua, supaya seorang tak kata tak boleh. Allah kata boleh. Fankihu, boleh. Ada orang kata tak boleh. Tak boleh, selamanya tak boleh. Maka Islam menjawab, syariat menjawab, wahyu menjawab, fankihu, maka kahwinlah 2, 3 atau 4. Kenapa Islam mulakan 2? Kan itu memang tertibnya begitu. 2, 3 dan 4. Takkan tuan-tuan nak start bilang 3, 2, 4. Orang kata Quran akan cacat. Maka sebut 2. Dan kenapa dia mulakan 2? Kerana berkahwin satu tak ada isu. Berkahwin satu ada isu, satu dunia tak ada isu. Saya nak kahwin lah. Nombor 1. Okey. Kita beri hadiah. Kita beri itu. Tapi bila berkahwin 2, bermula isu. Naik mahkamah. Kahwin pertama mana ada naik mahkamah. Kahwin kedua naik mahkamah. Kahwin kedua mula ada penentang. Kahwin pertama tak ada penentang. Kahwin kedua mula ada penentang. Kahwin 3 banyak penentang. 4 penentang. Penentang itu datang dia tak jauh orang sebelah kita. Bukan jauh. Penentang itu bukanlah orang daripada dunia barat, dunia ketiga ke dunia keempat. Tak ada. Ni duduk sebelah, jirang sebelah kita. Penentang. Maka perlu diberi pengharusan. Maka berkahwinlah. Kerana untuk mengelakkan anusah, Andalusia, mengelakkan penjandaan wanita, mengelakkan pengabaian kanak-kanak, tidak ada alternatif paling baik daripada seorang berkahwin, berpoligami. Kalau seorang kata yang galak, nak gatal, nak poligami, kenapa? Sebab tu kita kata ini isu hati. Bagi wanita, kalau wanita tu suka emas corak macam ni, kita kata jangan, emas lain. Dia membangkang, tak nak dia. Kan ini isu hati. Saya nak yang ni bang. Abang tunjuk yang lain saya tak nak. Kalau dia nak beg, satu beg tuan saya. Perempuan nak satu beg. Jangan kita tunjuklah beg lain tak nak dia. Dia nak beg ini juga. Jangan. Tepi ke tepi kan. Tak boleh sama. Tak mungkin. Kalau misalnya dia nak pinggang mangkuk macam gitu. Jangan kita tunjuklah pinggang mangkuk lain. Dia nak jenis tu. Artinya ini kita manusia. Kalau tuan saya jadi nak makan kasih akak bakar. Biasa akak goreng. Tunjuk ikan lain macam tak ada selagi. Ini kecenderungan. Dan memang kita manusia bertindak berdasarkan kecenderungan ini. Apatah lagi kecenderungan tak ada harang apa pun. Apa masalahnya nak beri saya makan ikan tu? Apa masalah awaknya? Tak ada sebab halangan. Adanya kemampuan. Sebab manusia akan bertindak dengan hati dia. Sebab itu Nabi kata istafti qalbak, tanya hatimu. Hati. Kita duduk kedai makan, kita pun order. Itulah kecenderungan kita. Saya nak ni, saya nak tu. Dan bila kita makan sedap, kita nak tambah. Orang kata jangan tambah, kita marah. Kita tak bertegur dengan tuan kedai tu. Kalau sekiranya kita makan tak sedap, jangan suruhlah kita makan, saya tak nak makan. Kalau makan, saya muntah. Begitulah dalam perkahwinan, ia kecenderungan bila seorang mula nak berkahwin, isteri menghalang itu dan sebagainya, akhirnya berlaku perceraian. Bila dalam kajian, kenapa berlaku perceraian? Ada orang ketiga. Kita sentiasa sebut orang ketiga. Seorang pengganggu. Sebenarnya orang ni tak perlu jadi orang ketiga pun. Dia boleh jadi orang yang kedua. Mana bini kedua. Jadi orang kedua tak boleh jadi orang ketiga. Kan kita kalau sebut gangguan rumah tangga kerana ada orang ketiga. Tak, bukan. Kita sebut ada orang kedua. Jadi kedua dia selamat. Jadi dengan kata lain, kecenderungan manusia wujud yang saya sebut statistik perceraian, kebanyakan berlaku bila seorang mula jatuh hati pada seseorang, maka berlakulah pergolakan rumah tangga. Walau ia boleh diselesaikan dengan cara baik. Bukan poligami kerehatan bagi isteri. Bila isteri ada waktu dia boleh rehat. Sebab isteri ni dia ada benda yang dia suka buat. Contoh dia suka tengok Facebook. Tengok depan suami asyik merawat ni, asyik tengok Facebook. Tak masuk ke? Oh ni asyik tengok Facebook, tak ada kerja lain.
Akhirnya bila poligami, dia ada satu hari tengok Facebook daripada pagi sampai maghrib. Siapa berpinau macam, tengoklah Facebook sebab bukan giliran suami dia. Dia ada hari dia rehat, dia tak kena marah di suami dia. Artinya banyak, kalau kita bincang aspek positif, banyak berbanding aspek negatif yang cuba ditimbulkan cemburu. Oleh cemburu itu dibuat-buat dan lebih pada bisikan syaitan. Karena itu Islam menutup pintu cemburu dengan cara apa? Beri nafkah yang cukup, tempat tinggal yang berasingan, giliran waktu, maka itu cukup untuk tutup pintu cemburu. Tapi kalau dah besar juga cemburu, maknanya dia saja buat-buat cemburu. Bukan cemburu. Buat-buat cemburu ni tak ada obat lah. Obatnya tarik hidung je lah. Tarik hidung, tarik telinga. Bila buat-buat kita tak boleh kata. Orang gila tak pun selesai. Orang buat-buat gila ni masalah. Kalau orang kena masuk jin, kita tak kisah, kita rukiah. Jadi olok-olok masuk jin ni susah. Kita baca kursi dia pun ikut sekali. Sebab dia olok-olok masuk. Ini beza. Artinya bila kita lihat pada aspek, jarang orang melihat aspek positif poligami. Lebih wanita itu melihat lelaki yang untung. Tak, awak juga untung. Terselamat rumah tangga itu sendiri. Awak ada waktu rehat. Penjarakan anak-anak, awak dapat tumpukan masa untuk anak-anak, lebih rehat. Dari sudut aspek yang lain, asalkan ada jaminan rumah, nafkah dan ada gelegan awak cukup. Maka di situ awak akan nampak, oh hebat poligami, memberi ruang-ruang untuk kita membina minat kita sendiri tanpa diganggu oleh suami kita. Kita ada satu hari, kalau jenis orang kata minat tengok Facebook, satu hari lah dia boleh buat. Satu hari lagi geleran lagi. Esok dia boleh tengok Facebook lagi. Kalau nak jenis suka tengok album beli belah. Album beli belah ni, dia kalau dia tengok depan suami dia kena marah. Dia giliran suami dia tak ada, dia boleh tengok sampai ke maghrib dia baca. Dia boleh hafal lagi. Ni album Tupperware dia boleh hafal. Album apa ni, pakaian dia boleh hafal sampai habis khatam. Artinya positifnya banyak. Tapi oleh kerana poligami pertama ditikam oleh musuh Islam dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dipahami salah oleh ramai orang Islam. Lalu mereka mula, bila faham salah Tuan Syed, mereka akan melihat contoh yang salah. Bila melihat contoh yang salah, akhirnya mereka kata tengok tu. Mereka kata tengok tu. Kita kata, saya tak macam dia, saya lain. Awak sama je. Ya sama bila awak melihat dengan kecemburuan, melihat dengan wasangka. Tapi tak sama kalau awak melihat dengan ingin memberi kerjasama. Takkan sama. Artinya orang, bila kita kalau gaduh Tuan Syed, tak suka sesuatu, yang zahir ialah keaiban. Tapi kalau kita faham sesuatu, kita menunggu dulu melihat kebaikan. Atau kalau kita dah tahu memang ada kebaikan, kita memang nampak kebaikan. Daripada awal lagi nampak kebaikan. Sebab itu, walaupun musuh Islam menentang poligami dengan pelbagai cara, dan orang Islam begitu jahil dengan poligami, dan sebagainya membenci dengan cara yang tidak sebenar, sebagainya takut dengan takut yang tidak berpaksikan pada kebenaran, maka kita dapati semua perkara ini cuba untuk menutup pintu poligami, namun yang membuka pintu poligami itu Allah. Akhirnya tetap ada orang berpoligami, Allah tunjuk. Kalau kita kata poligami ni berbalah, tak, orang kahwin seorang pun berbalah, tu kadar cerai tu ramai. Sebab seorang berbalah. Kita ada isu poligami, melainkan dipahami dengan betul, melihat syarat-syarat yang tertentu. Alhamdulillah, pejabat-pejabat agama kita letak syarat-syaratnya. Kalau letak syarat-syarat kelayakan suami, maka kita kena percaya kepada pejabat agama dah nampak layak suami kita, okey. Tetapi ada, saya katakan, perlu ada satu perbincangan yang berbunga macam Tuan Syed tengok belakang, latar belakang Tuan Syed itu. Perbincangan yang berbunga antara kedua belah pihak dengan betul. InsyaAllah ta'ala kita tahu dengan kepahaman poligami dapat menyelesaikan banyak masalah ummah. Bukan kita menyumbang ke arah kekuatan umat Islam dengan ramainya zuriat. Walaupun ada orang kata buat apa ramai zuriat, tak ada kualiti. Itulah hujah biasa. Kualiti. Walau kualiti, kalau ada seorang, apakah dia jaminan pada kualiti? Ustaz, dia suruh kita beranak banyak-banyak, nak kahwin nak anak. Dia bukan jaga pun Ustaz. Dia betul dia tak jaga, tapi dia bertanggungjawab untuk menjaga. Hantar ke sekolah dan sebagainya. Sebab hari ni yang didik anak kita bukan kita pun dah Syed. Siapa yang didik? Nursery, sekolah, college, universiti, madrasah, mahat. Dia tak ada isu kata, suami saya memang nak kahwin ramai, nak anak ramai, tapi bukan dia jaga. Dia memang tak jaga, tapi dia bertanggungjawab. Cukup nisbah nama dia tu, bank dia satu tanggungjawab.
Baik kau gagal, dia bertanggungjawab. Gagal tu salah dia, bukan salah poligami. Yang kalau kita tengok kalau kereta berlaku kemalangan, orang tak pernah salahkan kereta. Ada tak orang salahkan kereta? Kebanyakan orang salahkan pemandu. Pemandu mabuk, pemandu berlawan arus, pemandu tak ada lesen, pemandu memandu laju, pemandu tak berhati-hati. Orang tak kata kereta yang salah. Sebab kereta jenama murah, kereta itu, kereta orang tak marah kereta. Tetap orang marah pemandu. Jadi poligami tak salah, pemandu poligami itu. Dia perlu diperbetulkan. Bukan sebab dia salah diharamkan dapat lesen, dia tetap ada lesen tu Tuan Syed. Untuk dia mencuba lagi. Dia tak terus digantung lesen kalau kemalangan. Melainkan kemalangan teruklah bunuh orang, gantung 5 tahun. Lepas tu bagi balik. Arti pergantungan lesen itu juga tetap diteruskan. Dengan beri peluang lagi. Jadi ini secara umum tentang poligami. Wallahu'alam. Ustaz, saya tertarik apa yang Ustaz sebut tadi. Menikam poligami sebenarnya menikam batang tubuh Nabi SAW. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang live, yang sedang menonton sekarang, tolong tulis di ruangan komen. Menikam poligami sebenarnya menikam batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hujung tu tag rakan-rakan kita. Kita beritahu kat kawan-kawan kita. Siapa kawan-kawan kita yang kita nak share point ini, tulis dulu menikam poligami sebenarnya menikam batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hujung tu tag nama rakan-rakan Facebook kita. Kita nak kongsi poin yang menarik ini. Sebab tanpa kita sedari, kita menikam batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tolak, orang kutuk, orang salahkan poligami, seolah-olah dia secara subconscious mind dia menikam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada dia orang tanya ni dan berbetulan dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Ada soalan tadi saya terlepas, banyak sangat komen pagi ni. Ustaz sebut pejabat agama ada meletakkan syarat-syarat seorang lelaki yang layak untuk berpoligami. Sebab mungkin antara masalah yang timbul negatif tentang poligami ni orang yang tidak layak, Ustaz. Tapi sebab tu yang jadi dia tak layak memandu kereta tadi. Sebab tu aksiden langgar orang. Silakan Ustaz. Tentang syarat poligami ni maklum. Sama ada pejabat-pejabat agama yang letakkan syarat. Atau secara asasnya hukum ataupun dalam Al-Quran tu jelas menunjukkan syarat-syarat tersebut. Baik, kalau kita melihat syarat poligami, bahawa mesti syarat utama untuk seorang berpoligami ialah adil. Itu disebut oleh Allah dalam Quran sendiri suatu Nisa. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut, bimbang, tidak berlaku adil. Maka bila kita sebut tentang adil, ia merangkumi banyak frasa, banyak elemen. Syaratnya adil. Semua orang kata Tomah tak adil, tak adil, adil, tak adil, adil, tak adil. Pertama, adil ini ada bacaan syarak dan ada bacaan manusia. Bacaan syarak, seorang bila letak sesuatu kena tempatnya, dia adil. Bacaan manusia, lagi dia tak dapat benda dia nak, tak berpuas hati dengan dia nak, dia tak akan kata adil. Itu bacaan manusia. Sebab itu jangan takut kalaulah pasangan berkata abang tidak adil. Jangan takut yang tu. Sebab itu bacaan dia. Tapi lihat bacaan syarak pada kita. Ketentuan syarak. Sebab mana-mana pemimpin yang diangkat, orang kutuk ni tak adil, tak adil. Tapi bila mati semua puji. Bagus dia dulu merintah gini. Dulu kerana dia kata demikian, kerana ada benda dia tak dapat. Kepuasan tertentu. Kecukupan tertentu dan sebagainya. Sebab itu, bagi seorang suami, bila adil dia jangan terikut dengan ere atau kehendak para isteri. Adil begini. Sehingga para isteri yang mengajar adil macam ni. Adil macam ni. Tak perlu. Lihat pada syarak. Adilnya bagaimana? Adil yang pertama dia menyiapkan tempat tinggal. Islam mengharamkan, bila Islam mengharamkan poligami antara anak saudara, mak saudara, tujuannya untuk apa? Mengelakkan kecemburuan yang boleh merosakkan kekeluargaan. Maka asas poligami itulah mengelakkan kecemburuan. Maka sebab itu, bila seorang berkahwin, rumah berasingan. Tak boleh rumah satu. Rumah yang berasingan. Dan juga kemampuan untuk memberi nafkah. Kemampuan untuk memberi nafkah ini merujuk kepada urus tempat. Lepas itu setengah pejabat agama dia akan tanya berapa gaji. Berapa aset. Kadang-kadang ada orang tak ada gaji, tak ada selit gaji. Tapi dia ada aset.
Atau dia memang ada kemampuan. Sebab dia jenis banyak duit tepi. Dia bukannya duit ada dalam selit gaji. Maka dia berkemampuan untuk memberi nafkah zahir dan juga nafkah batin. Dia orang yang tidak punya kekuatan batin, maka dia tidak patut berpoligami. Hukum poligami tuan Syed sama macam hukum berkahwin. Hukum berkahwin asalnya harus. Walaupun ada pendapat kata sunat, mustahab. Dan mazhab kita mustahab. Asal pernikahan itu mustahab. Tapi asal poligami ialah jawaz. Ia boleh bertukar menjadi wajib, menjadi sunat, menjadi makruh, menjadi haram. Bila poligami itu menjadi sunat, bila seorang itu berkemampuan harta benda dan fizikal. Sebab nafkah tu dua-dua zahir dan batin. Allah ma'ilam melainkan kalau dia berkahwin, perempuan tu tak ada tuntutan batin tadi. Just untuk menjaga, yang untuk memelihara dia dan sebagainya. Itu hal lain. Faktor-faktor lain. Tapi secara fitrah orang berkahwin, dia berkait dengan syahwat juga. Maka seorang yang berkemampuan harta benda dan berkemampuan secara nafkah batinnya sunat dia berkahwin. Tapi seorang yang tidak punya kemampuan harta benda dan tidak juga syahwat, maka makruh dia berkahwin dua. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Maka hendaklah orang yang tak mampu menikah kerana tak ada nafkah atau kemampuan bersabar. فَلْيَسْتَعْفِفِ, bersabar dengan menjaga maruah. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, sehingga Allah kayakan dia. Dan surah An-Nur ayat 33, maknanya orang tak berkemampuan ini, lagi mana dia melazimi hidup menjaga maruah, Allah akan beri dia mampu satu hari nanti. Sabar, cuma sabar. Allah tak kata dia tak boleh nikah terus. Allah kata, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, maka menjaga maruah orang yang la yajiduna nikah, tak mampu untuk berkahwin, hatta yughniyahumullahu min fadli, Allah akan kayakan dia. Sebab itu tuan saya, siapa yang niat untuk berkahwin, Allah akan kayakan dengan kurniaan Allah. Tak kira kahwin nombor berapa tuan saya. Niat nak kahwin je. Maka Allah akan kayakan dengan kemuliaan daripada Allah. Ni pun dia orang tulis nota kat ni, tulis kat Ya. komen. Siapa pun nak kahwin, hatta yughniyahumullahu min fadli, Allah akan beri dia kekayaan itu. Sebab itu satu fahaman yang salah bila kata nikah nak makan apa? Nanti fakir, nanti miskin, nanti susah. Anak-anak pula. Ini orang tidak percaya pada takdir rezeki Allah. Saya yakin, saya percaya orang bila nak menikah dua tuan Syed, atau nak menikah, maka dalam kepala dia sudah ada perancangan ikhtiar usaha dia insya-Allah Ta'ala. Maka isteri kena sabar dan tengok. Kalaulah dalam tempoh poligami, perkahwinan tadi tak mampu, maka isteri ada hak menuntut fasah pernikahan. Kerana ketidakmampuan suami memberi nafkah, zahir dan batin. Ada hak tersebut. Kalau dia rasa memang suami tak mampu, dia ada hak. Sebagaimana hak berkahwin bagi suami, hak meminta cerai juga ada pada isteri kalau suami gagal. Tapi kalau suami tak gagal apa-apa, dia meminta, hukumnya haram. Sebab dia memberi mudarat, bukan sekadar pada dirinya, pada anak-anak dia. Kalau tak ada apa sebab, cuma-cuma saya nak minta cerai, tak boleh, hukumnya haram. Nabi kata, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin. Mana-mana wanita yang minta cerai daripada suami tanpa sebab, maka dia tidak dapat mencium bau syurga. Maka itu wanita kena faham. Jadi Allah, siapa pun yang berniat untuk berkahwin, maka insya-Allah akan dicukupkan oleh Allah, diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang-kala pernikahan tadi, saya sebut tadi haram. Haram bila memang dia langsung tak ada kemampuan duit, tak ada langsung. Dia nak kahwin sekarang tak boleh, dia kena tunggu. Dan dia tak ada kemampuan nafsu. Dia pun jinsi. Syahwat tak ada. Tapi nak kahwin, sedangkan wanita memerlukan benda tu. Salah satu daripada nafkah dia. Maka haram lelaki ini berkahwin kerana ia memberi mudarat kepada isteri. Dia nak kahwin dengan anak dara, nak suhur depan orang. Tapi tak berkemampuan, akhirnya dia tak dapat menjaga maruah wanita itu. Sebab wanita perlu dijaga maruahnya dengan suami bagi nafkah batin. Sebagaimana dia beri nafkah zahir. Maka semua perkara ini menjadi syarat dan pernikahan pertama dan pernikahan yang berikutnya. Syaratnya tak berubah tuan saya. Cuma beza dalam orang yang berpoligami, dia perlu ada dari giliran hari. Itu dia giliran hari. Dan hari itu dikira pada waktu malam. Kerana siang biasa suami sibuk berforum, berceramah, bekerja. Suami mungkin sibuk memanah, mengain. Dia ada kerja dia lah. Kerja dia sebagai seorang bapa. Jadi malam mula waktu dia kena jaga isteri dia. Kerana malam itu ialah waktu yang paling tenang untuk
isteri punya masa dengan suami-suami mereka. Wallahualam. Ustaz, saya tertarik tadi bila Ustaz sebut antara hikmah poligami bagi orang perempuan, dia ada masa-masa untuk dia buat aktiviti yang dia suka. Dia nak tengok Facebook, dia nak menjahit, dia nak layan memasak. Antaranya mungkin dia suka pergi melancong. Jadi dia boleh pergi melancong dengan kawan-kawan dia. Balik rumah mak dia. Balik rumah mak dia. Tok lelaki dia tidak pergi ke tempat maksiat, berzina dan sebagainya, duduk rumah isteri seorang lagi. Jadi dia tanya, dah nak pergi melancong kat mana? Kita pergi melancong ke City Travel. Kejap Ustaz 30 saat. Bantulah dia sampai layak. Tanya soalan live tu kat Ustaz tu. Hak layak kena bantu sampai layak. Ustaz, tak apalah. Soalan banyak lagi ni. Soalan terlalu banyak ni. Cuma saya nak terus fokus Ustaz. Selalunya masyarakat Melayu kita kalau sebut bab poligami ada sinonim dengan ungkapan payung emas. Mungkin Ustaz boleh terang sikit tu. Ada ke tawaran itu ataupun mungkin maksud dan syurga banyak nikmat? Mungkin Ustaz boleh silakan. Silakan Ustaz. Baik, memang menjadi cara untuk memujuk hati isteri dan memujuk hati suami sendirilah. Awak kalau izin dapat payung emas. Bini pun saya tak nak payung emas ya. Payung kain pun cukup lah. Artinya sebenarnya lebih lafaz memujuk. Dia macam seorang ibu yang mendedakan anak yang tak nak tidur, maka datanglah lafaz memujuk. Tidur-tidur nanti bangun mak bagi makan itu, makan ini. Maka bahasa paling sopan untuk suami berkata pada isteri dapat payung emas. Bahasa sopan dia lah. Ini hadis suami lah, dipanggil hadis suami. Bukan hadis Nabi, hadis suami. Cara suami mereka hadis. Hadis suami. Untuk menenangkan isterinya, menenangkan diri sendiri, hibur diri sendiri lah. Jadi memang kita nampak yang menjadikan seorang isteri menentang poligami. Pertama tak faham lah. Yang kedua dia tak nampak maslahat. Maslahat tak nampak. Dia cuma memikirkan kepentingan diri dia. Sedangkan kalau kita lihat tentang poligami, dia akan memperbanyakkan umat Islam. Yang satu kekuatan yang kita perlukan hari ini. Dan dengan poligami juga akan menyelamatkan kaum sejenis dengan dia. Wanita-wanita yang sejenis dengan dia. Bukan dengan poligami juga akan memelihara suaminya daripada berlaku perkara yang tidak elok. Perkara yang di luar pandangan dia. Di luar pengetahuan dia. Dan juga dengan sebab poligami juga menguatkan hubungan kekeluargaan. Membesarkan pengaruh keluarga. Jadi poligami bukan dipahami secara payung emas atau tidak. Itu ketepikan. Tak ada isu. Ada yang lebih mulia daripada payung emas itu sendiri. Bahawa kita semua, Tuan Syed, hidup untuk menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah dan menjaga identiti umat Islam. Menjaga identiti umat Islam, menjaga kekuatan umat Islam. Maka kita perlu setiap lelaki dan perempuan mencari bagaimana cara menguatkan Islam. Bagaimana cara untuk kita menguatkan agama kita, memperkasakan umat Islam. Terutama macam saya katakan tadi dengan idea demokrasi, ia satu jihad besar. Orang bukan Islam amat takut. Kalau orang Islam mengambil kira poligami ini, mereka telah mengelakkan, telah menyebabkan umat Islam berkali ganda meningkat naik. Tuan saya bayangkan kalau seorang berkahwin, setiap seorang dapat anak. Kalau 1000 perkahwinan, 1000 orang Islam bertambah. Bagi setiap setahun. 5 tahun nak pilihan raya, ramai mana? Ramai mana kalau itu belum cerita daripada isteri tadi yang
sosial dengan sebab berkahwin jadi agama, mutadayyinah. Maka dia menambahkan sokongan pada umat Islam. Datang pula zuriat menambahkan sokongan pada umat Islam, memperkasakan umat Islam. Akhirnya bila hari ini tak ada orang menolak bahawa umat Islam perlu menjadi majoriti. Umat Islam mesti menjadi majoriti untuk memberi kebaikan pada semua orang. Dan kalau kita cari macam mana cara nak suruh kita majoriti, cuba beri satu cara paling cepat sekali. Bunuh orang kafir, bukan itu cara orang Islam. Kita mengelakkan peperangan sekadar seboleh-boleh tak nak. Bahkan dalam Al-Quran dia sebut wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka nak berdamai, kita berdamai dan tawakal pada Allah. Walaupun sifat musuh Islam ada strategi, ada helah. Cara paling terbaik untuk mewujudkan majoriti umat Islam, poligami. Ada orang jumpa cara paling singkat lebih pada ni. Dia kata kena beranak ramai lah. Beranak ramai ni, kita gini, kalau orang pemilik kilang tuan Syahid, satu kilang nak keluar banyak produk, hang kilang tu, pecah kilang tu. Tak boleh. Maka perlu ada ruang-ruang yang lebih merehatkan. Mewujudkan mendapat majoriti dengan ruang yang rehat, isteri rehat, semua rehat. Tapi majoriti kita dapat. Sebab itu saya yakin kalau umat Islam faham perkara ini, kita bercakap pada orang punya kemampuan. Orang tak mampu, maka faham-faham lah. Orang tak mampu, faham-faham, dia tak perlu masuk pertandingan ni. Orang-orang yang memang berkemampuan silakan untuk tunjukkan bagaimana umat Islam boleh kuat, boleh ramai dan sebagainya. Oleh sebab itulah bukan isu payung emas. Isunya bagaimana setiap orang memikirkan kebaikan agama kita, agama umat Islam semuanya. Saya katakan kalau si suami dihalang poligami, pintu zina terbuka. Dihalang poligami, maka pintu janda terbuka. Dihalang poligami, maka anda terus menunggu dan menanti. Seperti pungguk rindukan bulan. Dia sepatutnya rindukan Tuan Syed, dia terpaksa rindukan bulan. Sebab Tuan Syed tak datang-datang. Lain tak boleh lah ni. Bila seorang itu berpoligami, maka dia akan menutup pintu fitnah yang banyak. Sebenarnya Tuan Syed, kita ni kalau tutup pintu poligami, pertama tutup dengan cara jahil kebodohan kita. Pintu-pintu kemungkaran dia terbuka bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan. Banyak pintu kejahatan. Akhirnya kesan itulah saya masih ingat presiden satu parti India yang bernama Kavers. Dia kata kami nak hak berpoligami juga. Kerana didapati suami-suami yang puasa kerja dari lori dan sebagainya mungkin, yang tak beragama ni, dia ada perempuan-perempuan simpanan dia. Yang paling teruk dia bawa penyakit daripada perempuan simpanan pada isterinya yang baik tadi, akhirnya isterinya mengalami HIV. Sebab tak tahu latar belakang. Isteri pun tak tahu suaminya ada pasangan gelap. Tahu-tahu duit habis, tak ke mana. Banyak perkara yang kita katakan yang buruk berlaku. Ya benar, poligami ada benda buruk juga berlaku. Ustaz, poligami, kita dengar lah cerita poligami ni. Saya ni Alhamdulillah lah, cerita orang poligami ni sampai kat telinga saya selalu lah. Ustaz, suami saya begini, Ustaz, bini saya begini, bla 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 bla. Banyak cerita dia. Tapi macam saya sebut, memanglah setiap benda ada mudarat dia, ada kesan buruk. Tetapi kesan buruk yang tenggelam dalam kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan. Saya dah beri contoh tadi air laut walau masin. Tak ada orang boleh minum air laut ni. Walau dia banyak. Tapi manfaatnya cukup besar. Dia menetralkan racun-racun yang banyak. Poligami menetralkan racun-racun sosial. Racun-racun kita katakan apa yang disebut maksiat-maksiat yang berleluasa yang bertentangan dengan Islam. Maka sebab itu, pertama fahami poligami. Kemudian melihat syarat-syarat yang cukup untuk poligami. Kemudian berpoligami lah dengan cara yang baik. Bagaimana poligami cara baik? Mesti seorang suami faham hukum hakamnya, dosa pahala. Dan jangan takut untuk dikatakan orang tidak berlaku adil selagi mana kita mengikut perintah Allah Ta'ala. Sebab adil saya dah sebut tadi ada dua bacaan. Satu bacaan manusia. Bacaan manusia, lagi dia tak puas hati, siapa kecerah dia tak kata kita adil. Tapi bila dia berpuas hati, abang adil kata dia. Maka persepsi ataupun pandangan itu tidak perlu dia terlalu dia ambil cakna. Sebab jalankan tanggungjawab sebagai suami dengan cara yang baik, insya-Allah saya yakin walaupun ada kemudaratan dan poligami, ia jauh lebih baik daripada kemudaratan yang berlaku kepada orang yang buat maksiat, orang yang menjadi janda dan sebagainya. Sebab itu saya ambil pesan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata as-sabru anhun khairun minas sabri alaihin.
sabar dalam memiliki isteri lebih baik daripada sabar tidak memiliki isteri. Memanglah Tuan Syed, kadang-kadang seorang suami kita baik saya duduk seorang lah. Atau isteri pun kata, macam ni baik duduk seorang, tak payah kahwin-kahwin. Dia lupa bersabar dengan kerana pasangan tu pahalanya jauh lebih besar. Berbanding dia bersabar kerana dia keseorangan. Bukan kadang-kadang kesabaran kita pada pasangan masing-masing beri pahala, dan kesabaran kita dalam mendidik anak-anak kita juga beri pahala. Sebagai penutup Tuan Syed, penutup sesi saya lah, saya nak bawa satu kata-kata Abdullah bin Mubarak. Bila Abdullah bin Mubarak, mereka ni kuat qiyamul-lail, berpuasa. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, kamu tahu tak siapakah yang lebih mulia daripada kita? Lalu kata anak-anak murid Abdullah bin Mubarak, siapa lagi? Kita lah. Kita majlis ilmu sekian-sekian, ada ke orang lebih baik amalan daripada kita? Lalu kata Abdullah bin Mubarak, ada. Seorang yang mempunyai anak yang ramai. Dia ada isteri, dia ada anak yang ramai. Dia bangun pula qiyamul-lail. Waktu bangun qiyamul-lail tengok anak dia selimut berada di tepi. Lalu dia pun tutup badan anak dia yang kesejukan tersebut. Menutupnya dengan pakaian. Maka dia lebih afdal, lebih mulia daripada kita. Maknanya seorang tadi bila dia banyak tanggungjawab dan kita katakan banyak bersabar dengan kerana pasangan dan anak-anak, ia jauh lebih baik. Dan kesibukan kita memikirkan kerana isteri dan anak-anak menjadikan kita tak terbuka nak buat maksiat. Dah ni kepala ni masuk asap ni. Ni kepala fikir bini, fikir anak-anak. Jadi tak dang geng-geng nak buat maksiat. Artinya fokus mereka untuk menyelesaikan masalah keluarga. Maka ini saya lihat bahawa jangan takut menghadapi kita katakan kesulitan dalam poligami atau perkahwinan. Ia jauh lebih baik daripada kita rasa senang dan membujang atau dalam keadaan kita bersendirian. Kerana syaitan akan datang. Biar kita sibuk menyelesaikan masalah. Daripada kita kosong, akhirnya kita dibebani atau kita akan dijajahi oleh syaitan dengan maksiat dan fikiran-fikiran yang tidak baik. Wallahu a'lam. Soalan Ustaz, macam mana kalau mula-mula isteri muda tu cakap nak kahwin dengan suami cuma nak menumpang kasih, tak nak apa-apa sebab dia dah ada semua, tapi sudahnya dia sapu bersih semua sampai merana isteri pertama? Sila Ustaz. Secara umumnya dalam Islam, perkataan wanita untuk kata tak nak apa-apa tak boleh diambil kira. Dan tak boleh percaya. Mana-mana bukan kata saya tak, itu tak boleh percaya, tak boleh ambil kira. Kita tetap pergi pada hukum asal. Sebab itu kalau dalam Islam, kalau seorang perempuan kata awak kahwin dengan saya, mas kahwin free, tak payah bayar mas kahwin, percuma, tak boleh. Tak ada dalam Islam kahwin free, tak ada. Bahkan kita ada mahar misil. Mahar misil artinya mengambil kira kaum kerabat wanita itu yang sudah berkahwin. Memang menyebut mas kahwin tidak wajib dalam akad nikah. Tapi bila seorang itu berkahwin dan dia telah bersetubuh, maka automatik wajib diberi mas kahwin. Kalau tak disebut dalam akad dan tak ada persetujuan, dia akan beri mahar misil. Iaitu mas kahwin sama dengan adik-beradik dia. Kalau adik-beradik dia seorang tu, 20,000 dia kena bayar. Kerana itu sunat menamakan, menjelaskan berapa mas kahwin. Dan demikian juga isteri kadang-kadang berkata, saya tak nak nafkah. Saya dah ada rumah. Saya dah ada sekian. Tapi bila kahwin, dia nak balik rumah. Dia nak sekian. Sebab itu percakapan tu jangan percaya. Si suami tetap pergi pada tanggungjawab asal. Bila dia berkahwin, maka dia akan mengadili isterinya, memberi hak isteri cukup. Tak perlulah dengar isteri kata tak nak tu, tak nak ni. Itu hal lain. Beri dulu. Kalau dia tak nak, dia akan serahkan. Kalau dia nak, silakan. Sebab itu wanita-wanita ini, Tuan Syed, kita kena tahu. Bila seorang kata tadi nak tumpang kasih dan sebagainya, itu jangan diambil kira. Tak ada istilah isteri muda, isteri tua, tak ada. Ini semua isteri. Tetap bagi nama isteri muda, isteri tua. Sebab saya pun tak jumpa macam mana definisi dalam Arab sebut isteri muda dan isteri tua. Al-ula wa thaniyah. Yang ada ula, thaniyah, salisa, rabi'ah. 2, 3 dan 4. Dan itu adalah apa yang Allah letakkan dalam Quran. Fankihu ma ta'walakum minan nisa' masna wa thulatsa wa ruba'. Kedua, tiga, yang keempat. Nombor kerana tertib bukan kemuliaan.
Nombor Maka kerana tertib, bukan kemuliaan. bukan. Sebab itu kalau Tuan Syed bilang nombor 1 sampai 10, kita nak sebut nombor mana yang afdal? 1, Tertib. 2, 3, dia Dia adalah tertib. tertib, bukan Tertib. keutamaan. Jadi, Kalau tidak, kita akan sebut nombor 7, 7, 1, 2, 3. Itu sebut apa? Itu panggil orang bodoh. Maka isteri ni bukan cerita kemuliaan pertama, kedua, ketiga, tak ada. Itu cuma tertibnya macam tu. Tertib, takkan nak kahwin dua dia nombor 1, tak akan jadi nombor 2 lah. Macam anak-anak kita. Anak kita nombor 1 sampai nombor 7, 8. Dia tertib. Bukanlah kemuliaan. Mana-mana anak yang lebih berbakti, itulah kemuliaan. Itu isteri kalau nombor 1 sampai nombor 4, Tuan Syed. Bukan kemuliaan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bukan. Tapi mana-mana yang lebih banyak berkorban, banyak memberi kebaikan dalam rumah tangga, menyumbang, maka itu terbaik. Maka isteri kena faham isu itu. Bukan isu nombor 1. Bukan isu nombor 2. Bukan isu nombor 3. Bukan isu nombor. Isunya ialah kemuliaan yang boleh didapati daripada berpoligami. Kebaikan. Sebab itu Islam menetapkan satu pesanan yang baik. Maksudnya kalau kita sempat ni, macam dah sampai masa ni. Ini segi pertama lah. Baik, bila kita lihat, bila kita lihat Tuan Syed, kata sebahagian orang Arab, dia kata apa? La tankihu minan nisa'i sittatan. Jangan kamu berkahwin dengan 6 orang jenis perempuan. Penting kita sebut sifat-sifat. Ini bukan isu nombor. Isunya perangai dia macam mana? Kata orang Arab, jangan kahwin dengan 6 jenis perempuan. Yang pertama, annana, mannana, hannana, haddaqah, barraqah, syaddaqah. Baik, makna yang pertama. Annana, jangan berkahwin dengan perempuan yang kuat mengeluh. Ngeluh je dia. Baik di nombor 1, baik di nombor 2, baik nombor 3, baik nombor 4, kerjanya mengeluh. Ada je benda tak kena asyik ngeluh. Dia lupa menyebut nikmat. Kita isi nombor 3, kita isi nombor 2, tak. Orang tak sayang kita. Dan selalu syaitan mewahyukan kepada wanita-wanita ini bahawa dia tak disayangi oleh suami dia. Oh tak sayang, dia pulung bini muda je, kita ni tua. Dia pulung bini tua je, kita ni nombor 2. Itu semua wahyu-wahyu syaitan yang dia tak tahu. Dan dia lupa untuk pergi kepada persaingan yang sihat. Persaingan sihat ialah berlaku baik kepada suami. Itu persaingan sihat. Daripada wasangka yang tidak sihat. Yang kedua, mannana, suka ngungkit. Saya kan tolong abang dulu, saya kan, ngungkit sampai kecerah. Yang ketiga, hannana, dia rindu kepada suami dia dulu. Tu berat tu. Dia rindu pada power dia dulu. Zaman bujang. Ajak suami dia, bang, kita nak pergi ziarah kubur arwah suami saya. Patutnya tak boleh. Mana boleh isteri ajak suami dia pergi ziarah kubur suami dia yang dah mati. Itu panggil hannana. Yang sebenarnya satu cara untuk protes pada suami dia. Seolah suami yang mati lagi bagus. Itu tak boleh, itu hannana. Sebab itu jangan kahwin dengan isteri yang rindu pada suami dia dulu. Tak kira suami dulu juda ke, mati ke, jangan. Boyfriend ke? Boyfriend ke, jangan ada perangai. Kemudian haddaqah. Haddaqah ni yang suka shopping. Jangan kahwin dengan perempuan suka shopping. Benda dia tengok semua dia nak beli. Tengok tu nak beli, tengok tu nak beli. Ni sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah. Kita dah sampai sebelah-sebelah belum? Dah lepas Mas Syed? Ni satu baru. Lagi 10 hari. Sebelah-sebelah mata dia dah juling. Kanan satu, kiri satu. Semua tengok nak beli. Ini haddaqah yang ni. Perangai buruk. Semua dia nak shopping. Yang keempat, barakah. Suka bersolek. Solek kerja dia. Pas solek. Maknanya dia bukan untuk kita. Untuk orang lain. Masa dia pun habis banyak. Habis banyak barakah. Tu kalau kita nak keluar tu. Jom keluar pukul 9. Pukul 11 tak keluar lagi. Dan kita makan tengah hari dalam kereta. Makan dalam kereta. Baru dia keluar. Kenyang 2 kali kenyang lah. Habis air mineral kita minum. Tunggu lama. Ini barakah. Nak betul tudung je. Dia pakai tudung bawah, nak suruh sama macam kat bawah, bukan senang. Pusing sana, pusing sini. Apa ni, suami barakah. Ini tak payah. Jenis isteri yang lebih kurang senang. Yang last kali syaddaqah, banyak cakap. Syaddaqah banyak cakap. Penat suami. Suami dah tidur dah. Bang, abang dah tidur ke? Abang dah tidur. Pukul 2 pagi dah.
Suami ni kena darah tinggi, mungkin kena stroke lepas tu. Jadi bila kita sebut tentang poligami, kembali pada tajuk poligami, maka sifat-sifat ni ungkapan orang Arab bukan, maknanya bukan nas. Bukan. Ini pengalaman kahwin. Orang Arab. Ya. Orang Arab kan biasa kahwin ramai, inilah pengalaman dia, jangan. Jadi apa saya sebut 6 ni supaya isteri-isteri kita, Tuan Syed, atau isteri Tuan Syed lah, dan isteri saya, isteri semua kita, isteri semua, supaya jaga 6 sifat ini yang merosakkan rumah tangga. Dan juga akan menghancurkan makna poligami itu sendiri. Jangan ada annanah, jangan ada kita sebut hannanah, mannanah, haddaqah, barraqah, syaddaqah. Dan bertukar pada lain pada itu. Daripada annanah kepada syakarah. Syukur banyak. Daripada kita sebut mannanah yang mengungkit, lebih kepada orang yang kita katakan sentiasa qanna'ah, tak perlu nak mengungkit. Kalau daripada hannanah, perindu, kepada orang yang cinta pada suami dia. Sebab itu bila seorang berkahwin, bersedia untuk mencintai pasangan dia. Tak kira lah dia nombor 2, nombor 3, 4, dia kena bersedia mencintai, bukan untuk dia mencari kesalahan. Dalam kesilapan rumah tangga, bila kita mencari kesalahan, lebih utama daripada mencari cinta. Carilah cinta dalam rumah tangga, jangan cari kesalahan. Kalau cari kesalahan rumah tangga, tak kira lah tangga tu ada 1 ke 2, 3, 4, semua kita jatuh belaka. Maka carilah cinta dalam rumah tangga, jangan cari kesalahan dalam rumah tangga. Maka kita tak akan jumpa orang perfect. Jadi pergaduhan bukan sebab isteri 2, isteri 3, isteri 4. Sebab berkahwin tu menyebabkan kita berbalah. Maka sebab itu, Tuan Syed, kita perlu melihat kepada tasawur umum tentang poligami. Walau saya tak nafikan, mungkin isteri dia ada fatwanya sendiri berkait dengan suami dia sebab dia lebih kenal suami dia. Tetapi benda ni perlu diperbincangkan dengan betul. Tapi kalau isteri kata, Ustaz, suami saya tak layak, Ustaz, sebab semua benda saya beli untuk dia, misalnya. Tetapi masalahnya suami ni nak sangat, misalnya, boleh menyebabkan tu, kita bincang balik. Kita beri syarat, kita panggil suami, kita beri syarat baik. Awak nak sangat ke perempuan tu? Nak sangat, Ustaz. Tahap mana awak nak? Tahap saya, Ustaz. Kalau dia tak bagi, saya tak kira. Jadi apa, jadilah. Saya jadi kena bahak ke, saya tak kisah. Ini kita perlu bincang. Kita tanya dia, perancangan awak apa lepas kahwin dulu. Kalau awak nak kahwin ni, awak apa rancangan apa? Perlu ada orang tengah, Tuan Syed, untuk memurnikan keadaan. Sebab menyelamatkan rumah tangga jauh lebih baik daripada membiarkan dia bersepai, rosak, hancur. Selamat rumah tangga. Kalau betul suami nak juga kahwin 2, kita beri panduan supaya semua rumah tangga dapat dijaga dengan baik. Walaupun tanpa kita menafikan, mungkin ada mudarat tertentu. Tapi mudarat macam saya sebut, jauh lebih kecil berbanding manfaat, kebaikan dalam agama. Sebab itu sibukkan diri kita untuk melihat kebaikan dalam agama berbanding kita cuma menilai keperluan kita semata-mata. Wallahualam. Ustaz, ada banyak perkara yang kita perlu bincang lagi, Ustaz. Seorang lelaki di hari akhirat, Rasulullah katakan berjalan sengit apabila tidak adil dia berpoligami. Satu isu. Isu lagi, Ustaz, adakah disyaratkan meninggal isteri pertama dulu baru boleh kahwin yang kedua? Sebab Rasulullah lepas Khadijah meninggal baru Rasulullah kahwin. Isu ketiga, Ustaz, boleh ataupun tidak seorang perempuan dia beri syarat-syarat tertentu kepada suami dia. Abang nak kahwin seorang lagi, boleh syaratnya begini. Boleh ke tak isteri bersyarat? Yang keempat, Ustaz, apabila seseorang dia tahu kawan dia ni kahwin seorang lagi, dia tukar simpan rahsia, lalu masa kematian melibatkan duit-duit harta pusaka. Yang kelima, Ustaz, dalam nak kahwin, kalau poligami ni, adakah memang disyaratkan izin isteri pertama? Perlu tak dia minta? Kalau tak izin, tak sah ke? Mana lebih, maknanya minta izin ke minta maaf? Tapi masa kita dah habis, Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana, Ustaz? Kita sambung minggu depan ke, Ustaz? Boleh. Kita fokus pada soalan tadi, kita bincang setiap satu soalan 5 minit. Daripada 6 soalan Tuan Syed sebut tadi. Kita kena terangkan benda ni, Ustaz. Kita tak nak bela orang lelaki saja. Betul. Kita tak nak biar orang lelaki happy saja. Kita tak nak sakiti hati orang perempuan. Kita sebenarnya Tuan Syed, kita sebenarnya bukan bela lelaki.
Kita juga bukan bela perempuan, kita bela poligami. Ini satu benda yang agak boleh nak poligami. Maksud konsep poligami yang betul. Baik lelaki, baik perempuan. Dan satu soalan yang penting juga, yang Ustaz sebut tadi, poligami ni banyak manfaat-manfaat, itu teori Ustaz. Dalam kehidupan realitinya macam mana? Dengan ramainya orang perempuan yang jadi mangsa, tapi sebenarnya yang hadapi poligami mendapat kemanisan. Tua tolong yang pertama, bila pertama sakit, orang ni tolong urus anak, orang ni pun ada kemanisan. Tunggu minggu depan. Boleh insyaAllah. Kita sambung minggu depan. Nanti tuan saya tulis dalam poster tu soalan-soalan tu. Kita tak lari fokus. Kita jawab. Mana fokus perbincangan tu tadi. Okey. 8 soalan. Allah. Kak Ayu cadang 4 siri pula. 4 siri. Kita tengok cuaca dulu Ustaz. Kita tengok cuaca. Ni ada kata mai kita bela poligami. Bukan nak bela lelaki, bukan nak bela perempuan, bela ajaran agama. Semangatnya ni Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Sama. Kita lajak mata dah ni Ustaz. Cuma saya nak minta Ustaz buat sedikit kesimpulan untuk hari ni. Persoalan-persoalan tadi insya-Allah kita sambung minggu depan. Sedikit kesimpulan Ustaz. Kesimpulan ringkas ialah kebaikan itu bukanlah kebaikan yang kita nilai. Kebaikan itulah kebaikan yang datangnya daripada ajaran Allah Ta'ala, daripada syarak yang menyebut, yang menawarkan kepada kita penyelesaian sebenar. Jadi jangan melihat kebaikan itu pada pandangan kita semata-mata, kerana pandangan kita sudah bercampur bau dengan pelbagai perkara, syaitan, hawa nafsu dan sebagainya, sehingga apalah pandangan kita seperti menghentam agama kita sendiri. Tetapi lihatlah pada pandangan syarak. Di situ kita akan perbetulkan pandangan kita, pandangan yang sebenar yang perlu ada pada setiap orang Islam. Dan daripada itulah kita insya-Allah akan melihat kebaikan lebih daripada kita melihat kejahatan atau keburukan. Wallahu a'lam. Yalah sebab kadang-kadang Ustaz, isteri dia bermimpi suami dia kahwin seorang lagi. Esok tu suami yang kena marah. Siang. Dia hak mimpi. Allah Akbar. Siang kat suami. Allah. Jadi Ustaz, banyak lagi persoalan ni yang saya dah sebut tadi. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, supaya menjadi reminder kita, saya nak minta sahabat-sahabat tulis di ruangan komen. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Cuba tulis sikit. Cuba tulis di ruangan komen. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Dan tolong tag rakan-rakan kita yang lain. Cuba tulis di ruangan komen. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Saya nak tunggu sahabat-sahabat tulis. Terima kasih Siti Travel. Kak sambung sikit Kak. Ni tak penuh ni. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Gini. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Sila tulis lagi. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod 2. Panas. Ni ada sambungan di pula panas. Kita nak minggu depan kita lebih fokus kepada soalan yang disebut tadi dan juga soalan daripada sahabat-sahabat yang menonton. Ada Al-Madani. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami episod kedua. Subhanallah, banyak persoalan Ustaz yang sebolehnya kita terang biar jelas pada masyarakat. Terima kasih Siti Travel. Allah, ramai pula tulis Ustaz. Allah. Terima kasih Siti Travel, minggu depan poligami. Ustaz, ni YDP Yadim ada juga Ustaz. Ya Allah. YDP Yadim ni saya hantar poster kat dia tajuk poligami. Dia nak reply pun ketakutan Ustaz.
Ustaz Nasruddin sahabat lama. Sekali di Ustaz. Mesir dulu. Tempat serumah sekejap dengan Ustaz Azman Syafawi. Ustaz dengan Ustaz Azman Nasruddin Syafawi. Hasan. Dan Nasruddin Hasan At-Tantawi. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Nasruddin ni lelaki hebat ni. Lelaki hebat. Perkongsian yang sangat bermanfaat. Ya Allah. Ini kena ajak Ustaz Nasruddin sekali ni. Orang hebat kita. Tapi dia dengar tajuk pun tak berani dah Ustaz. Tapi dia kata bagus program ni. Kalau boleh sebar-sebarkan lagi. Supaya apa saja topik kita memberi manfaat kepada masyarakat. Ustaz sempat serumah dengan Ustaz Din Tantawi? Beliau selalu singgah kat rumah lah. Kalau daripada Tonton datang ke Hira, InsyaAllah tempat rumah kita tempat basuh baju dia. Tempat makan. Ya Allah. Ustaz duduk dengan Ustaz Azman Syafawi? Azman Syafawi. Dr. Mujahid Abu Bakar dan Ustaz Bazli. Ni rakan-rakan lama. Ustaz Maisa di Kahira, Ustaz Din Tantawi di Tonton. Tonton. Orang kuat Tonton. Jadi sezaman Ustaz dengan Ustaz Din? Sezaman tapi di sini lah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Wan Syukairi. Wan Syukairi. Sekali Sekali? Sekali. So'ok semua? So'ok. Ustaz Ma'nu Hamzah. Ustaz Ridwan Hashim. Ya Allah. Mu'asirun. Sezaman. Ustaz Tirmizi Taha. Ustaz Asauddin kata mengungkap kenangan yang sangat indah Ustaz. Allah. Masya-Allah, barakallahu fiik. Dalam kesibukan YDP Yadim kita sempat bersama-sama juga Ustaz dalam majlis ilmu. Ana WhatsApp Ustaz Din Tantawi pagi tadi. Bagi tahu kata hari ni ada tajuk ni dengan Ustaz Maisa. Dia kata alhamdulillah. Rupa-rupanya dia menonton sampai habis. Ustaz Maisa kahwin masa di Mesir. Ustaz Din kahwin di Mesir ke balik? Ke lepas balik? Kena tanya Ustaz Nasruddin ni. Alhamdulillah. Jadi memberi manfaat kepada ummah. Ramai orang balik dari Mesir ni. Ya Allah. Alumni Al-Azhariyun. Okey, insya-Allah minggu depan Zas dia tulis. Ustaz Nasruddin kahwin di Mesir juga. Alhamdulillah. Tu chatting dengan kita ni jawab. Apa dia? Tu chatting dengan kita. Terima kasih Ustaz Nasruddin Tantawi YDP Yadim. Dalam kesibukan sempat bersama dalam majlis ilmu. Jadi kita masyarakat ada lagi alasan kita untuk bersama dalam majlis ilmu. Dalam kesibukan Ustaz Nasruddin. Terima kasih Ustaz. Kita pun rasa semangat. Ustaz ada sekali direspon. So, Ustaz Maisa kita sampai sini je lah dah. Okey, alhamdulillah. Ada program memanah pula ni. Ustaz memanah. Memanah pula. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang ada hadir online ni, jangan lupa panjang umur kita akan sambung minggu hadapan episod kedua. Episod kedua tajuk poligami, insya-Allah. Ustaz Nasruddin kata jazakumullah khairal jazaa. Jazani wa iyyakum. Malam ni ada program secara online juga. Saya rasa Yadim pun terlibat, Tuan Guru Haji Abdul Hadi terlibat, Zakir Naik terlibat sebagai bantahan terhadap Perancis dalam isu dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Nasruddin, untuk malam ni live di page mana Saya rasa malam ni Dr. Zakir Naik, Dr. Jadi, tokoh-tokoh lain lagi Ustaz Nasruddin pun ada. InsyaAllah bantahan kepada Perancis. Kita buat secara live malam ni di page Yatim pun ada rasanya kalau tak silap. Okey Ustaz, kita sampai di sini. Ni. Di page Yadim. Malam ni kita jemput sahabat-sahabat yang ada di sini. Pukul 9 malam ada Ustaz Nasruddin sendiri, ada Tok Guru Haji Hadi,
ada Dr. Zakir Naik, insya-Allah. Paling kurang kita saksikan dan kita tolong share sebagai kita nak ada saham juga, nak buktikan marah kita kepada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz Maisa, sekadar ni kita. Ustaz jangan keluar ni. Nak sambung tanya poligami sikit lagi. Kita berhenti dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Travel. Siti Travel, terima kasih.